yang telah memberikan kepada kita suatu penjelasan dan kupasan berkenaan dengan isu-isu semasa, di mana kita sebagai rakyat Malaysia tidak diberi keadilan media untuk kita mendengar jawapan balas di atas serangan fitnah dan juga tomahan yang dilemparkan ke atas pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat. Dan kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai kesedaran, dan saya melihat pada malam ini kehadiran tuan-tuan yang hadir pada malam ini yang datang daripada berbagai latar belakang agama, bangsa dan budaya. Walaupun kita berlainan bangsa, tetapi Islam tidak pernah membezakan kita. Sebagaimana yang diajar oleh UMNO selama 50 tahun lebih memerintah Malaysia ini, menanamkan sikap prasangka buruk dan prejudis orang Melayu kepada orang bukan Melayu, dan orang bukan Melayu terhadap orang Melayu. Islam mendidik umatnya, mengajar bahawa manusia ini adalah sama semuanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu yang terdiri daripada lelaki, perempuan, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai keturunan, lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan di antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang Melayu. Dan kita adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan muka bumi Allah. Sebagaimana ajaran UMNO, ini negeri Melayu, ini negara Melayu. Itu ajaran UMNO. Islam tidak mengajar kita begitu. Yang Islam ajar kepada orang Islam Melayu ni ialah, dan juga kepada seluruh manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kami menciptakan kamu daripada tanah, dan kamu diminta untuk memakmurkan muka bumi Allah. Bumi ini adalah kepunyaan Tuhan, dan kita adalah semua hamba yang duduk di atas muka dunia ini. Dan kita diajar bahawa kita semua ini bukan Tuhan. Kita manusia, kita adalah hamba kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk dia beribadah kepada Tuhan. Artinya manusia ni diajar supaya dia tu ada perasaan tunduk di atas muka dunia ni, dan dia berasa mempunyai jiwa hamba sesama manusia. Itu yang diajar oleh Islam. Bila benda ni tak ada, maka manusia akan terasa dia macam Tuhan, dan dia boleh buat apa yang dia nak, dan dia tak rasa dia adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan muka dunia ini. Tetapi dia rasa Malaysia ni dia macam bapak dia punya. Dia akan rasa Melaka ni macam tok nenek moyang dia punya. Segala harta kerajaan, segala duit rakyat, dia rasa macam harta pusaka bapak dia. Ini apabila manusia yang hidup, mereka itu tidak mempunyai jiwa hamba. Dia terasa dia macam Tuhan. Ini adalah merupakan satu tanggungjawab kita. Kita tak boleh biarkan apabila orang ada atas dunia ni, dia jadi penguasa, dia zalim. Islam mengajar kepada umat Islam dan manusia seluruhnya, persoalan agama boleh buat pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman, dia boleh beriman. Siapa yang tak mau beriman, dia tak beriman, itu dia punya pasal. Siapa nak terima Islam, dia boleh terima jadi orang Islam. Siapa tak mahu, la ikraha fid din, dia tak ada paksa. Tetapi Islam tak sebut pun siapa nak jadi adil, dia boleh jadi adil. Siapa nak jadi zalim, dia boleh jadi zalim. Kezaliman adalah suatu perkara yang diperangi oleh setiap manusia. Kita mesti ingat. Tak kira apa bangsa kita, apa keturunan kita, apa latar belakang agama kita, tidak ada suatu agama yang mengajar boleh kita bertindak kejam dan zalim ke atas manusia melainkan agama UMNO. Dia yang boleh mengajar, yang boleh membuat sesuka hati dan melakukan kezaliman.
Sedangkan Islam adalah agama yang datang memerangi kezaliman. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Allah berfirman, jangan kamu rasa cenderung dan kasih kepada orang yang melakukan kezaliman. Fatamassakumun nar. Nanti kamu akan disambar dengan api neraka. Ini suatu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keadilan politik. Politik adalah suatu perkara yang mustahak dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kerana dengan politik kita boleh menunaikan keadilan, dengan politik kita boleh menegakkan kebenaran, dengan politik kita boleh memerangi sebarang bentuk kezaliman. Majlis mengalu-alukan kedatangan Saudara Samsul Iskandar. Tuan-tuan sekalian, Islam amat memetik beratkan persoalan melakukan pengislahan ataupun memperbaiki sistem pemerintahan. Kerana apabila pemerintahan itu kejam, apabila pemerintahan itu zalim, efek dia yang pertama sekali akan banyak kemiskinan, begitu kemiskinan. Dan apabila pemerintah itu zalim, maka ramai manusia yang akan menjadi jahat. Itu kita mesti ingat. Di dalam kisah pemerintahan Umar Abdul Aziz, saya rasa orang-orang bukan Islam juga pernah mendengar tentang pemerintahan Umar Abdul Aziz ni. Sebab Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, sebut dia nak perintah Pulau Pinang tu macam Umar Abdul Aziz. Cumanya kesian, orang UMNO ni tak kenal Umar Abdul Aziz. Dia kenal Omar Rojek je. Kita nak kata apa? Dia kenal Omar Rojek. Tahu Omar Rojek? Omar Rojek cerita Sarjan Hasan tu, yang jadi Jepun tu, Watashi tu. Itu UMNO kenal. Memang macam perangai dia pun. Tetapi tak kenal Omar Abdul Aziz. Dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni berlaku beberapa peristiwa. Satu hari ketika mana orang sedang tengok sekumpulan kambing. Kambing tengah-tengah makan kambing, ramai-ramai kambing makan tu. Orang nampak apa? Tengah-tengah kambing tu ada satu kambing yang pelik, telinga dia ke atas. Biasa kambing ni dia punya telinga gebeh ke bawah. Atau dia tegak, tengok lagi kambing jenis apa? UMNO dia banyak kenal kambing ni. Tiba-tiba ada satu kambing telinga dia tegak ke atas. Orang pandang apa tu? Tengok, dia duduk kena kambing. Bila tengok, rupa bukan kambing, serigala. Terus orang kata inilah tanda pemerintah adil. Kalau pemerintah adil, bukan sekadar orang, binatang pun jadi baik. Itu mesti ingat. Binatang pun jadi baik. Sebab itu Islam meletakkan seorang ahli politik, kerja dia bukan sekadar ingin menguruskan ataupun membangunkan bangunan, tetapi kerja sebagai seorang ahli politik itu juga adalah untuk membangunkan manusia. Kerja ahli politik, kerja dia adalah untuk memanusiakan manusia. Habis macam mana tuan-tuan nak suruh orang jadikan manusia ni manusia, kalau yang memerintah ni perangai dia bukan macam manusia? Macam mana nak jadi baik? Takkan boleh jadi baik. Tuan-tuan nak kahwinkan anak, tahu? Takkan tuan-tuan nak bagi kahwin dengan orang punya buruk perangai. Sedangkan tuan-tuan tahu anak ni yang mana? Tuan-tuan ada satu anak dara seorang, bela kat rumah, bagus, baik perangai, tiba-tiba orang hantam pinang. Boleh tuan-tuan pakai nak bagi je? Tuan-tuan mesti tahu, kerana ni amanah. Soal negara ni, kita nak bagi urus negara ni soal amanah. Tuan-tuan mesti ingat. Kita nak beri amanah. Kepada siapa yang kita nak beri amanah? Kita mesti ingat. Kalau kita nak pergi berjalan, rumah kita tu kita nak serah kunci, kunci yang kita nak serah tu adalah merupakan amanah. Boleh kita pakai serah je. Nak engkau boleh pegang rumah pakcik. Engkau kerja apa? Saya bawa keluar jail pakcik. Engkau jaga rumah pakcik. Balik habis. Habis semua. Barang semua dah hilang. Sebab itu, tak kala orang-orang Quraisy, dia kata Nabi Muhammad penipu, Nabi Muhammad orang gila, Nabi Muhammad ni tak boleh dipercayai. Ketika Nabi Muhammad nak keluar hijrah, Sayyidina Ali dia suruh tidur kat dalam rumah tu. Kenapa? Kerana orang Mekah ni
Walaupun Nabi Muhammad tak jadi pemimpin, dia tetap suruh Nabi Muhammad yang menjaga barang-barang keperluan dia. Barang-barang dia disimpan di rumah Nabi. Pasal tak percaya simpan kat rumah Abu Lahab. Soalnya sekarang saya nak beritahu, politik ini pengurusan. Kita orang Melayu ni, dia malas fikir soal politik. Terutama orang Melaka. Dia memang malas nak fikir soal politik. Bila kita cakap je soal harga barang naik, alah asalkan ada dah lah. Ini perangai orang Melaka. Alam ingat. Ha? Bila kita kata barang kat kedai mahal, alang apa susah kau beli kat cowboy, dia kata. Ni. Kemarin ayam apa murah? Ikan mahal. Orang Melaka kan suka makan ikan parang. Mahal ikan, dia kata. Tak apa, kau boleh makan ayam, dia kata. Hari ni ayam kat pasar harga 8,5. Kedai biasa jual RM9, 20 sen. Ni yang muda-muda boleh dia cerita minyak, dia pasal dia bawa motor, bawa kereta. Ni yang dah tua-tua duduk menyapu ni, mau cerita ayam. Hari ni nak makan ayam. Cukup memahal lagi. Apa lagi kita nak beri alasan kalau kita tak mahu melakukan perubahan? Soal orang jadi jahat yang sebut. Bila pemerintah ni tak betul, orang pun tak betul. Kerana apa? An-nas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut pemerintah mereka. Kalau orang Melayu kata apa? Bapak borek, anak rintik. Apa yang tuan-tuan nak jadikan contoh pada Najib dan Rosmah ni? Hari ni orang kata semua cerita dia tahu nama Rosmah. KL menjerit Rosmah. Hantu kat Rosmah balik rumah. Semua buat macam tu hari ni. Mana nak letak maruah orang jadi Perdana Menteri kalau bini dia orang cakap semacam ni rupa. Tuan-tuan sekalian, kesedaran itu perlu ada. Sebab itu dalam soal nak menentang kezaliman, penyelewengan harta rakyat. Macam tadi disebut tadi, penyelewengan duit zakat negeri Melaka. Sebanyak apa? 13 berapa berjuta duit zakat negeri Melaka. Audit negara merepotkan hilang. Politik perkauman, kita tak mahu lagi politik lucah, kita tak mahu lagi politik hawa nafsu, politik tuduh menuduh, politik orang kampung, politik tak berfikir. Ini semua politik BN. Kita nak hari ini ke arah politik baru, politik yang tidak membebalkan rakyat, politik yang mengajak kepada rakyat untuk berfikir, politik yang tidak menjadikan rakyat ini tidak terbuka pemikiran. Politik yang kita nak adalah politik yang dibawa oleh Pakatan Rakyat pada hari ini, yang di dalamnya ada berbagai parti, walaupun ada parti PAS, ada parti Keadilan, ada DAP. Hari ini apa yang cuba UMNO mainkan hari ini, apa yang cuba UMNO mainkan pada hari ini ialah dikata, alahai PAS dah kerjasama dengan orang bukan Islam, dia kata. Dah teruk dah hari ni, kau jangan ikut. Tuan-tuan, kerjasama UMNO, MCA dan MIC kerjasama buat kezaliman. Kerjasama PAS, DAP dan Keadilan adalah kerjasama untuk memerangi kezaliman, kerjasama untuk memerangi rasuah, dan kerjasama untuk menegakkan keadilan untuk seluruh manusia melalui apa yang PAS menggunakan konsep tahaluf siasi. Tahaluf siasi ini bersandarkan kepada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW waktu-waktu Nabi muda-muda dulu pernah berlaku suatu peperangan di Mekah, menyebabkan banyak hak-hak orang-orang yang tertindas. Lalu orang-orang Mekah pada ketika itu, orang kafir Mekah bermesyuarat. Maka dalam mesyuarat itu mereka membuat suatu keputusan untuk menegakkan keadilan. Lalu di zaman Islam Nabi teringat, Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi kata, laqad syahidtu fi ma'a amumati fi dar Abdullah bin Jud'an khilfan ma uhibbu an li bihi khamran ni'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Nabi kata, sewaktu zaman jahiliah, aku dan bapa saudaraku melihat di rumah Abdullah bin Jud'an suatu mesyuarat yang memeteraikan suatu perjanjian yang bernama Hilful Fudul untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Kalaulah di zaman Islam aku diajak untuk bersama dengan orang kafir Mekah menentang kezaliman, aku akan bersama dengan mereka. Ini sabda Nabi SAW. Maka dengan berfaktakan hadis ini, kita PAS mengambil pendekatan tahaluf siasi bersama dengan kawan-kawan ini untuk menegakkan kebenaran, meruntuhkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan pada malam ini bagi mewakili Ketua Pemuda PAS Negeri Melaka, Saudara Haizat yang tak sihat dan tak dapat hadir pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.